Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua warga Miditi, kepada parent-parent, mama papa yang dikasihi, yang dihormati. Okey, selamat berhari Minggu, hari Sabtu. Mungkin ada yang bekerja dan mungkin ada yang cuti hari ni. So yang bercuti selamat bercuti, yang bekerja selamat bekerja lah. Okey, kami mohon maaf lah kalau kami ganggu di waktu korang yang cuti ni untuk kita presentkan pembukaan sekolah di waktu Oktober. Kan kita dah lama cuti, anak-anak dah lama cuti, parent pun bekerja dekat rumah, ada yang dah bekerja di masa office dah, and ada yang memang frontliner ada yang memang dah bekerja memang office je. Okey, alhamdulillah, kita ucapkan syukur alhamdulillah sebab kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, still lagi afiat Allah bagi, selagi sihat walafiat, alhamdulillah. Okey, tanpa membuangkan masa, okey, saya perkenalkan hari ini kita ada CME kita, otai kita daripada USJ Subang Jaya, iaitu Puan Faliza, itu presenter kita hari ini. CME Putra Height iaitu Puan Balkis, and new CME from Sungai Buloh, Puan Siti. Teacher Siti, Puan Siti, sebab dia single lagi, so sebabkan dia tu, so kita panggil Puan Siti Rogaya, gantikan teacher Teacher Yuni. Teacher Yuni dah tak ada dah, so dia dah berhenti, berhijrah ke Melaka, so kita ada new CME. Apa-apa yang berkaitan manajemen apa-apa direct kepada Teacher Siti, itu Puan Siti lah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya pass kepada presenter kita hari ini ialah Puan Faliza, CME daripada Center USJ. Okey, kejap ya, saya presentkan slide. Saya harapkan semua sihat semua ya. Okey, kejap. Okey. Terima kasih Puan Lin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, kekuasaannya, keagungannya dan kekayaannya kita dapat hadir pada pagi ini. Pagi yang penuh diberkati Allah. Di luar sana hujan yang renyai-renyai, ya, tetapi kita adalah kalangan yang terpilih, dan parents yang ada di sana, di luar sana pun merupakan orang-orang yang terpilih untuk kita bersama-sama di pagi ini. Walaupun kita tidak bertemu, tetapi dengan cara virtual, ya, kita dapat hadir pada pagi ini
mungkin kesempatan yang ada, mungkin ada yang kesibukan, tapi disebabkan komitmen kita, keperhatian kita kepada anak-anak kita terutamanya, kita dapat hadir bersama-sama dan kita bersyukur kita masih boleh bernafas lagi, insya-Allah, ya, dengan keadaan yang normal, yang new norm, ya, kehidupan kita yang baru, yang keadaan kita, gejala penyakit yang berada di luar sana memberi kesan bukan saja kepada ekonomi negara tetapi kepada semua, ya, termasuk kita sebagai educator dan kita sebagai ibu bapa. Sejauh manakah kita menghadapi rintangan dan dugaan ini? InsyaAllah sama-sama kita berdoa dan dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. So pada pagi ini kita, saya sebagai saya tidak berseorangan, saya bersama dengan CME daripada Jinis Sarawak Putrahad, Puan Balkis, dan saya juga bersama dengan Central Manager Puan Lin, dan CME daripada Jinis Sarawak Sungai Buloh, Cik Siti Rukayah, ya, insyaAllah. So kami di sini ingin memberikan penerangan yang jelas apakah persediaan yang kami lakukan, dan yang pentingnya adalah penjelasan ini kita inginkan feedback dari parents, dan apabila penjelasan ini jelas dan sebab pre-opening untuk minggu depan ini merupakan kali ketiga saya rasa untuk kita buka balik semula center. So, apakah persiapan yang kita lakukan dan apa pula persiapan parents perlu lakukan, ya, sebab 5 bulan, ya, anak-anak di rumah, insyaAllah. So kita akan cuba menjelaskan apakah persediaan kita. Okey. Saya akan mulakan slide saya untuk menerangkan apakah persediaan yang akan dilakukan, ya. Okey. Peraturan semasa menghantar kanak-kanak di tadika. Apakah langkah-langkah pencegahan yang patut diambil oleh semua kaki tangan tadika dan ibu bapa di luar sana, ya? Sebab di sini saya ingin memberitahu bahawa sebarang persiapan di center-center yang dikelolakan oleh Mediti Education, langkah-langkahnya adalah sama. So penjelasan ini sebahagian semuanya adalah standardized, ya, untuk center Sungai Buloh bersama dan center Putrahad bersama, insyaAllah. Okey, apa yang perlu dilakukan sebelum menghantar anak-anak ke tadika, ya? Dalam keadaan sekarang mungkin dah 5 bulan kan anak dalam keadaan zon selesa bersama ibu bapa, ya. So orang kata dia punya emosi hak tu orang kata kena mesti normal lah tu, menangis tu normal, dan kita akan cuba, ya, sebelum apakah langkah kita, bagaimana kita nak menyediakan anak-anak dengan keadaan yang sempurna sebelum sampai ke tadika, insyaAllah. Yang pertama, mengambil suhu kanak-kanak sebelum menaiki kenderaan macam biasalah, ya, daripada rumah, dan pastikan anak-anak membasuh tangan dengan sabun macam biasa selama 20 minit, dan penggunaan hand sanitizer, ya, yang kerap juga sebenarnya dia ada side effect pada kanak-kanak yang mungkin tak sesuai. So pastikan anak-anak ni tidak ada sebarang penyakit skincare lah, maksudnya tidak ada masalah penyakit kulit, ya. Yang ini akan diberitahu kepada guru-guru, dan kami akan elakkan daripada anak-anak ni untuk sanitize sebab mungkin kesan pada anak. So di rumah saya mengharapkan bahawa ibu bapa prihatin dengan perkara ini, ya. So memakai penutup mulut dan hidung apabila keluar dari kenderaan itu adalah menjadi normal, ya, new norm bagi kita. Bukan saja anak-anak, ibu bapa pun sama juga benda yang sama. So kita dulu mungkin tak kisah benda ni, tapi apabila penyakit yang kata pandemik ini berlaku dah sampai hampir 2 tahun, so kita diarahkan untuk menjaga, menjadikan satu rutin, ya, kebiasaan, ya. So maka untuk macam biasalah memastikan anak-anak dalam keadaan sihat. Itu yang penting. Sihat bukan saja dari segi fizikal, tapi dari segi mental pun sama juga kena sihat, ya, insyaAllah, ya. Excited nak datang sekolah pun ada juga, ya, tapi takut pun ada sebab dah zon selesa di rumah kan, tapi insyaAllah kita akan cuba bersihkan dan
disinfeksi permukaan yang kerap disentuh, terutamanya kalau mereka yang menaiki kereta, pastikan kebersihan, all these things kena jagalah sebelum hantar anak-anak ke tadika. Dan yang keenam, mengisi borang daily declaration indemnity form. Itu penting. So please take note, parents, every morning macam center UST saya akan remind parents lepas subuh. Yelah, kita kadang-kadang terlupa kan, tapi itu adalah bukan wajib untuk parents mengisi borang itu. Tolong berikan kerjasama, insyaAllah. So apa yang berlaku apabila ketibaan di tadika? So dalam untuk next week ni, pastikan kita atur waktu ketibaan anak-anak supaya tidak tiba serentak. So apabila menurunkan kanak-kanak dalam bilangan yang kecil dan ada jarak waktu yang 5 atau 10 minit, bilangan anak-anak disyorkan tidak melebihi 5 orang. Berarti apabila parents lalu cross kat center, kalau tengok macam 5 orang lebih, tunggu dalam kereta dulu sementara. Kalau pagi-pagi tu tak adalah orang kata jam untuk parking sebab masih awal kan, insyaAllah. So hanya tunggu, dan apabila release 2-3 orang baru hantar anak. So apakah keadaan ibu bapa? Yang kedua, ibu bapa tidak dibenarkan memasuki tadika. Hanya turunkan anak di pintu tadika, dan guru akan berada di tempat di luar pintu untuk menyambut anak-anak. Yang ketiga dia, cadangan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa semasa menurunkan anak-anak. So anak-anak atau ibu bapa harus menunggu dalam kereta sehingga yang apa saya beritahu tadi, apabila dah nampak clear baru hantar, baru turunkan anak. Sediakan kawasan menunggu sewaktu menurunkan anak-anak. Kita pastikanlah jarak anak-anak tu, ibu bapa tidak perlu berkumpul di luar kawasan tadika. Selalunya pagi-pagi tak berkumpul sangat lah, insyaAllah, sebab mungkin sebilangan besar ibu bapa dah mula bekerja, just mereka drop by je lah. So apa yang berlaku pada seterusnya, saringan gejala daripada suhu ketibaan guru atau kaki tangan kanak-kanak, pelawat dan lain-lain seperti biasa. Saringan ni memang dah kita amalkan sejak MCO 2.0 dulu, tapi dia akan kekal. Saringan macam biasa, kita akan buat pemeriksaan suhu di pintu masuk setiap guru dan kanak-kanak. Maksudnya setiap pagi, sekarang ni kita akan masuk 8.30. So berarti 8 sampai 8.30 guru-guru berada menunggu kehadiran anak-anak. So apabila kita membuat pemeriksaan, kita suhu kanak-kanak dah 37.5, so automatically guru akan memberitahu kepada ibu bapa, ataupun kalau tak sempat kadang-kadang parents just drop by je kan. Apabila anak-anak dia dah macam okay, normal, dia akan keluar, dia akan pergi. Tapi kadang-kadang ada juga kes yang mungkin masa dengan ibu apa dia orang okey, tapi dalam kelas dia dah mula demam. Tapi kita akan terus direct call parents, dalam masa yang sama kita akan cubalah letakkan air towel yang sejuk, letakkan di dahi macam biasa, supaya on the way parents nak pick up anak. Untuk pengambilan suhu kita akan mengambil sebanyak 3 kali. Ini hanya ingin memberitahu apa yang kita lakukan 3 kali, berarti pagi, tengah hari dan petang. Pagi, tengah hari dan petang. Pagi untuk semua murid-murid yang masuk, dan tengah hari apabila balik pun kita cek daripada atas. So setiap kelas dia akan class teachers akan buat benda ni masa balik dari atas. So dekat bawah dia akan terus ke bawah. Dia tak adalah nak tunggu check one by one, nanti lambat kan benda ni. So yang petang pula untuk budak-budak yang full day program. So for full day program juga kita akan check untuk petang balik, kita pastikan anak-anak dalam keadaan yang sihat dan suhu normal, insyaAllah. So ibu bapa dan penjaga dalam menyebar kod untuk bayi sejahtera, untuk pastikan keluarga dalam keadaan sihat dan tidak bergejala. Itu amat-amat penting, dan saya mengalu-alukan kerjasama daripada ibu bapa untuk melakukan imbasan kod ni, menjadikan satu rutin. There's no reason lah telefon dekat dalam kereta. So kita perlukan apabila kita dah scan kod ni, sekiranya kita
teacher akan perhatikan kalau kata-kata allow entry baru boleh masuk, dia risiko rendah. Tetapi not allow entry memang kita pastikan benda ini tidak berlaku. So kita tidak membenarkanlah untuk kontak rapat anak-anak dia akan go dulu macam mana, sebab memang kita dah ada scan dekat sini. Kalau macam not allow entry, so berarti tak boleh masuk di dalam center. Okey, seterusnya hand sanitizer itu memang kita sediakan setiap kelas. Dalam kelas kita sediakan, so pelajar yang memasuki kawasan tadika memang kita hendaklah membersihkan tangan sebelum masuk. That's a normal yang kita buat sebelum ni. Tapi penggunaan hand sanitizer memang kerap memang tak sesuai, dan kita akan notify lah mana student yang memang ada eczema memang tak boleh guna, sebab nanti kesian anak-anak tu punya skin kan, dia ada infection. So kita tidak menggalakkan. So, dan cikgu juga, guru-guru akan diberitahu, dan mereka ada list lah name yang student yang tak boleh kena buat macam tu, sebab dia effect for the skin. Okey, di sini ibu bapa dan penjaga perlu menghantar kanak-kanak tepat pada masa yang ditetapkan. Maksudnya daripada pukul 8 sampai 8.30 guru dah berada di bawah untuk menjemput anak-anak. So kami memerlukan kerjasama sangat-sangat, memastikan anak-anak dalam keadaan yang tepat pada waktunya dihantar. Jangan lambat, sebab apabila lambat dia melibatkan pelibatan guru-guru yang nak fokus pada anak-anak dalam kelas. So perlu kerjasama. So dalam masa dalam masa 2 hari ini ibu bapa boleh merancang, mungkin dulu masa dalam keadaan di rumah zon selesa, boleh bangun lambat. Tapi apabila kita kena disiplinkan anak-anak, ibu bapa perlu disiplinkan anak-anak, bukan anak-anak disiplinkan ibu bapa. So sekarang ni harap anak ibu bapa perlu merancang perjalanan. Kadang jam, kita tak tahu, anything can happen kan. InsyaAllah saya perlukan kerjasama untuk memastikan anak-anak dihantar tepat pada waktunya, dan kami boleh senang untuk berurusan, dan guru-guru senang fokus. So sebenarnya saya ni tidak berminat sekiranya guru-guru ni kena turun bawah, kena tengok student. Kita tidak allow teachers left the class without any teachers backup. So kita tak nak macam itu. Therefore kita perlukan kerjasama untuk menghantar anak-anak tepat waktu masanya. Tetapi sekiranya kita merancang, Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita terlambat. Saya pun kadang accept juga benda ni, terlambat, jarang-jarang. Kalau macam selalu tu mungkin dah macam biasa, tapi jarang-jarang terlambat itu kita accept. Tapi pastikan kita arrange sendiri. Kadang dalam perjalanan tu ada orang kata ada kemalangan, kita tak tahu. Itu orang kata munasabah lah. InsyaAllah saya sendiri kena turun ke bawah dan akan pastikan kemasukan anak-anak dengan cara betul, scan dulu semua dan sebagainya, cek suhu dan sebagainya, insyaAllah. Pelawat, kini ibu bapa yang ingin melawat tadika boleh berurusan dengan saya dulu, buat appointment. So kami kalau ini perancangan kami, cadangan kami, kalau boleh keadaan anak-anak kalau boleh tak ada, kalau boleh tidak ada, baru boleh masuk. Tapi pastikan dengan dos vaksin complete tu, 2 dos vaksin tu kena complete lah, dan buat appointment dengan saya. InsyaAllah kita akan cuba arrange appointment yang mungkin parent nak datang, nak melawat, nak tengok tadika macam mana, apabila untuk apa-apa saja appointment, hubungi CME masing-masing, dari Sungai Buloh dan Putra Heights. Masing-masing ada nombor telefon yang diberikan. So peraturan semasa kanak-kanak di tadika, apa yang perlu saya sampaikan di sini adalah apa yang kita lakukan sebelum membuka tadika pada minggu depan. Untuk sharing, seminggu sebelum ni kami di sekolah memang bekerja, semua guru-guru bekerja. Guru-guru semua bekerja, dan kami mula dah beroperasi untuk membersihkan persekitaran. Orang kata dah 5 bulan kan, bukan saja anak-anak tak ada, makhluk lain pun ada masuk. Tapi kita hanya berserah pada Allah. Kita melakukan yang terbaik, dan kebersihan insyaAllah dah 100% telah berjalan selama seminggu ni. Dan kami telah memastikan tempat-tempat, ruang-ruang
aktiviti anak-anak dah dibersihkan dan insya-Allah kita bersedia menerima kehadiran anak-anak kita pada minggu depan insya-Allah ya. Dan bagi memastikan benda ini berjarakan di dalam kelas memang kami dah buat, dan semalam saya ada share sanitize dalam center. Itu adalah kali yang kedua bagi pihak UST membuat sanitize supaya pastikan kebersihan, pasti mesti ada 100% sebab ini anak-anak ya. So anak-anak imunisasi dia rendah. So kita insya-Allah kita buat yang terbaik untuk anak-anak, untuk menerima anak-anak semua insya-Allah. Untuk memastikan lagi waktu pembersihan memang kita lakukan setiap petang, maksudnya apabila anak-anak dah pulang. Untuk pembersihan kelas tu memang kami lakukan mengikut arahan yang biasa kami buat. So ini bagi memastikan keseimbangan ruang pembersihan dari tempat, dari kelas dan sebarang aktiviti yang dilakukan dalam keadaan yang sempurna insya-Allah. Seterusnya bagaimanakah pembelajaran ataupun aktiviti yang kita lakukan untuk opening Oktober ni? Apa yang kita ingin bincangkan sini, bagaimana pembelajaran aktiviti. Maksudnya pihak tadika akan mengurangkan aktiviti berkumpulan. Sebelum ni kita ada assembly ya, every Monday ya, morning assembly yang kita akan buat setiap minggu, tetapi mandangkan keadaan sekarang tidak bersesuaian dengan keadaan, ialah untuk kita mengelakkan daripada pengurangan daripada penjangkitan penyakit pandemik ni. So kami memang kita mengurangkan aktiviti berkumpulan dan kita tidak ada assembly on Monday ya, tetapi kita ada circle time di dalam kelas masing-masing. So pengurusan itu dibuat dalam kelas sendiri tetapi tidak berkumpulan, hanya di tempat duduk masing-masing yang telah kita jarakkan 1 meter di dalam kelas ya. So kita ada aktiviti berkumpulan. So setiap arahan dan setiap tematik, subtematik yang kita ingin berikan kepada anak-anak, dan kita akan ajar anak-anak melalui duduk di tempat masing-masing, bukan berkumpulan yang sebelum ni kita buat ya. Itu pembelajaran yang kita buat. Dan pihak di semasa pembelajaran juga kita mengelakkan aktiviti yang bersentuhan ya. Contoh memegang tangan dan bersalaman kita elakkan. Daripada awal pun kita elakkan, tapi kita just to inform memang kita kekalkan keadaan begini. Dan ibu bapa digalakkan menyediakan peralatan tulis untuk anak-anak ya, digalakkan ya. Tapi kita ada menyediakan semua peralatan yang ada di sekolah tu memang kita sedia, tapi kita menggalakkan sekiranya pihak ibu bapa dapat menyediakan peralatan daripada rumah ya, sebab ada nama, so senang kan. So apabila berlaku je sebegini, so apabila anak-anak saya menggunakan peralatan sendiri, dia akan simpan terus dalam beg, dia tidak bawa keluar. So tidak ada pengkongsian ya dalam kira untuk peralatan lah, untuk peralatan tulis semua untuk hak sendiri, maksudnya bersimpan dalam beg ya. So kami juga memastikan kanak-kanak untuk sentiasa membasuh tangan. So ini more kepada class teacher punya action. Mereka akan pastikan setiap anak-anak kena basuh tangan setiap aktiviti yang selepas mereka lakukan. Okey, cadangan aktiviti sosial yang sesuai untuk penjarakan sosial yang untuk selamat. Contohnya kita ni for your information, kita membuat aktiviti, semua aktiviti berdasarkan KSPK ya, kurikulum sekolah prasekolah kebangsaan. Berarti kita ada subjek muzik ya, ada bercerita, ada seni craft ataupun art and craft, ada senaman, so ada permainan sosial macam bingo ke. Semua aktiviti ini akan kita adakan tetapi dengan secara solo. Maksudnya mereka tidak duduk bersama-sama melakukan aktiviti. Just to take note nak beritahulah, soal mana kita tak nak. Kita perlu melakukan penjarakan dan kita kena melakukan SOP dengan betul. Sebab anytime PKP akan datang untuk check
keadaan bagaimana kita menguruskan anak-anak di tadika. Itu pasti. Sebab tu kita mengelakkan daripada orang kata kekeliruan dan kita tak nak dia sesajen KKM datang kita buat tidak mengikut SOP. So kita cuba mengelakkan perkara ini berlaku dan kita mengamalkan aktiviti yang kita adakan dalam keadaan solo dan tidak berkumpulan, ya. Dan sama juga dengan aktiviti yang tidak yang orang kata berkongsi mainan. Kami cuba mengelakkan daripada setiap pelajar-pelajar untuk berkongsi mainan masing-masing. Ya, cuba kita elakkan. Berarti kalau mereka nak main pun mereka akan pastikan apabila mereka main, mereka letak tepi sebelum teacher guru yang bertugas akan membersihkan dulu dan boleh gunakan kepada orang lain. So kita pastikan benda ini berlaku, ya. Dan tidak ada lawatan ke tempat-tempat awam. Sebelum ni banyak aktiviti, ya. Sebelum MCO ni banyak aktiviti yang kita lakukan di luar, ya. Tapi memandangkan keadaan sekarang yang peningkatan, ya, COVID ni yang merupakan orang kata dah 2 tahun, ya. So berarti kita menjaga anak-anak supaya mereka tidak orang kata mendapat penyakit ini. Dan untuk pengetahuan semua, pandemik COVID-19 bukan saja tidak mungkin akan hilang, tetapi sekarang jadi endemik, ya. Virus itu memang ada di mana-mana. So apa yang pasti, kita perlu dan wajib mengikut SOP yang ditetapkan dan penjarakan sosial seperti mana-mana biasa. Dan kita pastikan anak-anak ni sebenarnya imunisasi dia rendah. Pendedahan tu memang cepat menular. So bagi mengelakkan perkara ini, kita pastikan anak-anak ini dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang orang kata tidak dijagati oleh penyakit, insya-Allah, ya. Seterusnya waktu makan, ya, waktu rest time anak-anak dalam untuk full day dan half day sama, ya. Ini saya bercerita tentang face to face punya aktiviti. Kalau online tu itu tak apa, tak ada masalah, ya. So apa yang kami pastikan, ya, semua kanak-kanak dan tadika makan di dalam kelas masing-masing. Untuk saya ulangi sekali lagi, anak-anak diberi makan dalam kelas masing-masing untuk mengelakkan, ya, untuk mengelakkan penjarakan. Kita tak nak dekat-dekat, tak nak. So kita akan hantarkan makanan, guru-guru akan siap daripada awal di dalam kelas masing-masing. Anak-anak diberi makan di dalam kelas masing-masing. Dan rutin pemakanan tu macam biasa, duduk di tempat masing-masing dan makan makanan yang disediakan. Okay. So penanda aras untuk jarak tu telah disediakan di dalam kelas masing-masing dan anak-anak kita insya-Allah untuk mempermudahkan, ya, anak-anak untuk ikut. So selama ni pun kita dah buat implement, so kita tidak ada, saya rasa tidak ada permasalahan untuk anak-anak duduk dekat-dekat. So tak ada sebab dia dah biasa, tapi cuma kita remind je lah, ya, anak-anak ni masih budak kan, so kita fahamlah keadaan mereka. So guru-guru juga akan memastikan anak-anak kalau time makan kena buka lamas. Tapi pemantauan akan dibuat dari masa ke semasa, ya. Time makan buka emas, lepas tu tutup balik. So ini kita kena keep on remind dengan anak-anak jugalah, ya. So ibu bapa juga digalakkan sekiranya ingin menyediakan makanan untuk anak-anak, you are welcome. Tetapi saya nak beritahu bab makan dengan anak-anak, ya. Sebab dalam bab pemakanan anak-anak, cuma saya nak share setiap apa yang mereka makan ni dia memberi kesan pada minda. So pastikan anak-anak tidak dibekalkan dengan makanan junk food yang segera. Contoh, kadang-kadang hantar bawa dalam beg ada Maggi untuk breakfast. Ada juga macam itu, mungkin terlepas pandang, ya. So saya ingatkan sekali lagi, jangan bekalkan anak-anak dengan coklat. Banyak dalam coklat supaya dia tak nangis. Teacher, anak saya ni menangis, teacher. Tapi saya bekalkan coklat, dia diam. Sebenarnya yang memberi kesan kepada anak tu sendiri. Satunya hyper. Apabila anak diberi makanan manis-manis ni, dia punya pemikiran dia akan menjadi dia banyak tenaga. So berarti dia tidak akan duduk diam. So kita tak nak kesan pada anak-anak. So elakkan daripada makanan-makanan junk food untuk dibekalkan pada anak-anak, ya. Dan minuman pun sama juga. Memang minuman kalau merah, biru, kuning tu memang cantik, tetapi khasiatnya. So pastikan anak dibekalkan dengan minuman, orang kata air putih je. Kalau tak ada, kita
kita di sekolah pun ada supply. Kalau tak ada lah, kalau macam terlepas pandang, mungkin terlupa kan, remind the teacher, remind me, inform to me, puan, anak saya terlupa, you're welcome. InsyaAllah kita akan memberikan kerjasama. Pastikan anak-anak tidak dibekalkan dengan air yang bergas terutamanya, ya kan. Ini memberi kesan kepada pemikiran anak-anak dan kecergasan anak-anak. Ya, dia kurang fokus apabila diberikan pembelajaran. Okay, perlu diingatkan. Okey, seterusnya waktu menukar pakaian dan lampir. Maksudnya kalau for the 4 years tu, untuk half day tu memang kita pantau, anak-anak akan dipantau, dipantau penukaran tu. Dan untuk 5 and 6 saya rasa tidak ada permasalahan, mereka pun dah tahu. So bagaimana pihak tadika memastikan tanda dan keadaan bersih, itu rasa normal lah, ya. Kita akan bersihkan setiap kali sekiranya sebarang kemungkinan berlaku. There's a normal things yang kita pastikan. Dan kita tidak akan memandikan anak-anak yang full day program, sama ada beyond classroom ataupun liturkari, ya. Hanya basuh tangan dengan sabun selepas dia tidur, ataupun kita hanya memandikan sekiranya perlu. Sekiranya macam muntah ke, ada tumpah air ke, yes, kita kena kita mandikan dengan keadaan yang orang kata sempurna, ya? Tak selesa, kan? Cuma kita menukarkan baju saja. Menukarkan baju sebab kadang-kadang baju ialah uniform anak daripada pagi takkan sampai petang, kan. Kita akan tukarkan baju anak-anak semua, insyaAllah. Dan pertukaran ini, pertukaran yang kita talk about full day, I'm talking about full day and little Qari ni untuk anak-anak ni, memang kita mengajar anak-anak melipat kain tu betul-betul dalam beg. Itu kita beri tugas untuk mengajar anak-anak, biar mereka tahu itu hak mereka, dan buat orang kata menyusun cara orang kata betul-betul lipat masuk dalam beg. Ya, ini penukaran baju ni kita buat seorang-seorang. Dia tak boleh berkumpulan sebelum ni, ya. Tapi lah perempuan dengan perempuan lah kita buat. Tapi kita buat seorang demi seorang bagi memastikan tidak ada orang sentuhan, ya. Ya, anak-anak ni kita takut juga kadang depan kita dia follow, belakang dia tak follow. So kita guru-guru akan observe benda ni, ya. Dan untuk memakai penutup mulut dan hidung, kita akan sentiasa pastikan semua berkeadaan yang sama. Dan pastikan ibu bapa menyediakan 2 plastik bag, ya. 2 plastik bag, tolong 2 plastik bag. Kadang-kadang baju kotor anak tu bercampur dengan buku, bercampur dengan buku reading, especially kalau buku Iqra, kadang basah, kan. So kadang-kadang walaupun dah dilipat, kadang budak, anak-anak kadang dia keluarkan balik, dia masukkan balik. So pastikan kita ada plastik bag. So guru-guru akan observe sebelum pulang. Itu arahan daripada Mediti. Guru-guru akan observe setiap kali nak balik tu, pastikan anak-anak dalam keadaan yang plastik pakaian tu dalam keadaan yang proper. Kadang tertinggal, kadang saya akan dapatlah WhatsApp ni malam-malam, puan baju tertinggal. So untuk mengelakkan daripada ni juga, pastikan, ya, mungkin dulu dah lupa baju tu, baju-baju anak pastikan ada nama. So senang untuk kami cari. Kadang terlupa, kadang-kadang ialah anak-anak muda, kan. Kadang kita dah masukkan, dia keluarkan balik. Contoh, itu memang berlaku. So nama tu memang penting untuk pastikan tidak ada pertukaran, ya. Tidak ada orang kata ketinggalan mana-mana, letak di mana-mana tempat, ya. Dan pastikan towel kecil setiap hari tu pastikan bertukar. Jangan hari ni kita dah pulangkan, besok ada lagi. Ialah mungkin kesibukan ibu bapa. Berikan perhatian pada anak-anak, pastikan apabila anak-anak balik, cek awal, macam ni ke towel tak ada, terlupa, tertinggal ke, pastikan kebersihan. So ini bergantung kepada bagaimana kita sebagai ibu, ya, nak pastikan orang kata pandemik ni tidak akan menular. Kita sendiri as a parents kena ada inisiatif, kena ada kerjasama, memastikan two-way communication. Maksudnya dua-dua bekerjasama untuk memastikan benda ni tak berlaku. Kita merancang, kita mesti ada effort. Kita tak boleh serah pada Allah, okey biarlah pihak pengurusan ini, contoh, ya, biarlah pihak pengurusan yang buat. Tidak, kita perlu ada kerjasama, inisiatif untuk memastikan anak-anak kita orang kata dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Minta maaf, ya, saya nak tanya, adakah ada apa-apa persoalan sebelum saya go kepada slide yang lain, ataupun mungkin saya ni laju sangat ke? So saya open kepada semua ibu bapa yang ada, boleh bertanya kepada saya ataupun melalui WhatsApp. Saya open sekejap, ya, untuk 1 minit je, ataupun sebelum
Sebelum saya nak teruskan slide yang seterusnya, Puan Balkis ada apa-apa info daripada WhatsApp? Tiada lagi setakat ni. Okey. Berarti semua yang ada sini faham, insya-Allah. Kita very open minded. Kita ada create session di mana parents boleh tanya, kita nak penjelasan, kita nak penerangan yang jelas daripada parents sama ada apa ni dia mana mungkin ada cadangan lebih baik, ya. Okey, waktu tidur dan rehat ini apa yang memilih pembelajaran iaitu face to face dan full day program ataupun litokari digalakkan membawa bantal sendiri. Ini nak beritahu lah ni. Bantal dilabelkan ikut nama dan kelas masing-masing. Ya. Kadang-kadang sejuk kan dekat atas tu, selimut pun boleh lah. Sekali selimut lah. Dia punya blanket. Kadang-kadang sejuk di aircon ke atas tu. So kadang-kadang anak perlukan benda-benda tu yang dia punya private sitting lah. Kalau nak tidur ada bed masing-masing, itu normal. Yang macam kita buat sebelum ni, dia bawa tiap-tiap minggu akan balik basuh sendiri lah, ya. So pihak tadika akan mengekalkan jarak sebanyak 1 meter dan memastikan guru memakai penutup mulut dan hidung dan membasuh tangan sebelum dan selepas membantu anak-anak. That's a normal thing yang kita buat, ya, insyaAllah. Okey. Bagaimana pula peraturan semasa menjemput kanak-kanak di tadika? So it's a normal thing that kita buat before, tapi saya ingin jelaskan semula apa yang kita lakukan, ya. Semasa menjemput anak-anak di tadika seperti biasa, ibu bapa akan tunggu di bawah. Kali ini pihak tadika akan cuba memastikan semasa pengambilan balik anak-anak dengan tidak ada kumpulan yang besar, maksudnya 3 dan 5 orang dalam satu masa. Berarti kalau nampak ramai-ramai tu tolong buat penjarakan, ya. Dalam masa 5 hingga 10 minit. Ya, kadang-kadang ialah excited kan, parents ni nak jumpa teacher lama tak jumpa kan. Kalau nak bercerita apa-apa pun kita melalui WhatsApp ataupun call, mungkin, ya. Kalau dalam keadaan masa nak hantar, nak ambil tu, nak bercerita tentang ni, nanti dulu, sebab kita tak nak kalau macam terlampau ramai sangat, ya. Kita very open minded, ya. Our parents are very open minded. Kita terima cadangan membina, ya, untuk kita sama-sama, ya, untuk meningkatkan kualiti center masing-masing, insya-Allah, ya. So ibu bapa yang harus sampai ke tadika sebelum waktu pengambilan, dia tetap mengurangkan waktu menunggu. Jangan lama sangat menunggu di bawah, ya. Kalau kita balik pukul 12.30, berada di bawah lebih pukul 12.25 ke 12, macam itulah, ya. Standby lah kat bawah tu. So one teacher there, tapi pastikan, saya minta kerjasama daripada guru, daripada ibu bapa semua. Pastikan sekiranya tidak ada guru di bawah, walaupun mungkin jam menunjukkan pukul 12.30. Tolong jangan kita orang kata, okey puan, saya nak ambil anak ni sekarang pukul 12.30, cikgu belum turun lagi. So insyaAllah guru-guru saya kena take time. Kadang-kadang anak-anak nak dibawa turun tu kena pegang, dah lama tak pegang tangga dan tingkat 2 ke bawah tu, perlukan orang kata masa, ya, untuk memegang mereka, ya. Sebab kejarakan pun kita kena jaga. So take time sikit lah, perlu ada kesabaran sikit. Kalau tak ada guru, tolong jangan press button tu untuk turunkan anak. Saya faham semua orang ada komitmen masing-masing, tapi perlu ikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak tadika, ya. Bukan saja di USJ, tapi di Putra Heights dan Sungai Buloh. So apabila kita orang kata kita faham semua orang nak cepat, tapi kita ikut peraturan supaya kita selamat, anak-anak kita selamat, insya-Allah, ya. Pemeriksaan suhu macam biasa yang saya beritahu sebelum meninggalkan tadika, saya terangkan tadi, ya. So macam biasa kita akan buat 3 kali sebelum balik. Pihak tadika juga menggalakkan semua kanak-kanak membasuh tangan, sabun sebelum meninggalkan tadika. Benda ni kita buat sebelum balik di setiap kelas masing-masing. So arahan dibuat kepada semua guru-guru yang bertugas supaya mereka mengikut arahan dan akan melepaskan anak-anak dalam keadaan bersih, ya, dengan selamat, insya-Allah.
So sebarang perbincangan perihal anak-anak di tadika, kalau boleh jangan, kita cuba elakkan untuk minimalkan perkumpulan. Sebaliknya berkomunikasi melalui panggilan telefon. Kalau boleh saya minta kerjasama daripada ibu bapa, tolong sekiranya ada permasalahan anak-anak yang mungkin memerlukan benda tu detail, jelas, mungkin was-was, tanya terus direct kepada saya. Bagi saya, semua principal di Military Education very open-minded. We are open to hear any request, any orang kata feedback. Mungkin nak pertolongan, mana yang mampu kita akan bantu. So harap jangan direct pada guru. Kita di sini, guru-guru di sini, dia memerlukan fokus bagaimana. Sebab mereka memerlukan plan bagaimana nak mengajar. So kita tak nak parents orang kata call direct. Kalau nak, call saya directly. Call the principal kalau kita nak berbincang sesuatu perkara. Tapi setakat, okay, anak saya demam hari ini, teacher, it's okay. Teacher saya pun akan menjawab, okay, noted, thank you, take care. Itu je. So kita tak nak kadang menjadikan satu konflik. Kita at the end, back to CME balik. Minta maaf cakap, pernah berlaku. Dulu-dulu. Contoh dulu-dulu. So insyaAllah di sekarang ni, parent pun dah advance, apa-apa saja, direct to the principal. So kita pun senang. Apa-apa kita nak bincang, was-was, tanya-tanya, so kita dapat penjelasan yang jelas, okay, insyaAllah. Okey, apabila pulang dari sekolah juga, ibu bapa seperti biasa, tolong jangan singgahlah dekat mall ke, dekat mana-mana tempat-tempat awam. Kita nak elakkan benda ni, sebarang kemungkinan berlaku pada anak-anak ni. So anak-anak ni kalau terus basuh baju, rendam dan mandi terus. Itu yang kita harapkan daripada ibu bapa, supaya ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh KKM sebelum ni, dan pastikan anak-anak dalam keadaan selamat, insyaAllah. Amalan pencegahan jangkitan, kita elakkan. Apakah tindakan kita? Apakah tindakan yang perlu dilakukan jika bergejala? Ini kena take notes lah, regards of risk matter, sebab kadang-kadang kita tak tahu. So pihak tadika akan mengisi borang kan perisytiharan kesihatan baharu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, dan kanak-kanak dan tadika yang menunjukkan gejala, contoh demam, batuk, sesama, memang tidak dibenarkan untuk hadir ke tadika. Kerana kadang-kadang benda-benda ni kita nampak ringan. Kita tak tahu sekarang pandemik, masih lagi pandemik, kita tak nak virus tu menjangkit pada anak-anak. So tolong elakkan untuk hadir. So jika didapati anak-anak mengalami salah satu simptom, seketika berada di tadika, teachers itself akan inform dengan saya personal, dan saya akan mengasingkan anak ni. Kita ada tempat untuk dia lie down, untuk dia waiting room, untuk bercampur dengan anak-anak yang ada di kelas. Automatically teacher akan hantar anak tu dekat office saya. Kita ada tempat khas untuk penyediaan anak-anak yang kurang sihat, yang apabila kita dapat detect di sekolah. Kadang anak-anak ni dia nak pergi sekolah excited, tapi mungkin simptom tu tak nampak, tapi di sekolah dia bergejala, dan benda ni kita akan beritahu direct lah, supaya mengelakkan daripada jangkitan, insyaAllah. Okey, pihak tadika juga akan pastikan guru-guru, anak-anak semua atas rujukan doktor. So kita kena ikut arahan lah, dan arahan yang diperakui oleh pegawai perubatan. So sekiranya pihak doktor kata okay, don't send, tak payah hantar anak ke sekolah, kita ikut dia arahan. Memang kadang-kadang kita kata, alah puan, saya bekerja puan, anak saya macam mana. Sebenarnya just to share with all of you here, anak-anak ni apabila dia berada dalam keadaan tidak keselesaan, maksudnya dalam keadaan demam, sesama, sentuhan pertama yang perlunya sebenarnya ibu bapa. Dia nak attention sebenarnya. Tapi kalau dengan teacher ni, dia lain sikit. So harap ibu bapa memahami anak-anak kita ni masih kecil yang perlukan orang kata perhatian. Bukan mengada-ngada
sebenarnya dia perhatian anak-anak tu perlu. Sesentuhan anak tu akan menyebabkan kesembuhan, kadar kesembuhan anak-anak 100%. Daripada dihantar ke sekolah. Memang kita pun boleh juga, kita pun sayang anak-anak, tetapi seelok-eloknya kita korbankan masa untuk anak-anak kita. InsyaAllah anak kita yang masih kecil, yang perlukan perhatian pada anak-anak, pada mereka. So harap kerjasama daripada pihak ibu bapa sangat-sangat dihargai. Ya. So elakkan persalaman, itulah normal kita norm. Tak ada lagi untuk kita bersalaman. It's a normal thing yang kita buat, insyaAllah, untuk mengadakan pendidikan sosial dengan orang lain. It's a normal thing yang kita buat itu. Kita orang kata cuba menasihati mungkin terlepas pandang. Nasihat tu indah sebenarnya. Nasihat tu orang kata kalau sharing tu indah. Kita sharing ideas, kita sharing untuk memperingati keadaan anak pun okey juga, Alhamdulillah. So saya perlukan kerjasama daripada ibu bapa untuk memastikan bukan sahaja pihak kami yang bersedia, pihak ibu bapa juga bersedia menghantar anak-anak dalam keadaan yang seterusnya. Langkah yang perlu dilakukan sekiranya terdapat warga dalam tadika disahkan positif. Maksudnya apabila setiap kontak rapat daripada kalangan ibu bapa, pastikan memberitahu kepada saya dulu. Jangan beritahu dengan teacher, beritahu dengan saya. Tapi so far, just to share with all of you here, saya ada case di UST. Alhamdulillah, parents direct dengan saya masa tu cuti sekolah. Alhamdulillah, when they get the information, kita tak boleh orang kata bantu immediately, hanya mendoakan. Dia kata, puan saya dalam keadaan ni di ICU dengan COVID-19, kita berdoa tu. So dia bertanya tentang anak. Saya kata, disebab BD, minta maaf nak share apa yang saya lakukan. Okey, kita biarkan anak tu kuarantin dulu 14 hari. Kemudian apa pengesahan daripada doktor dia negatif, dah boleh bersekolah, baru saja kita hantar anak. Kami tidak pernah, dia nak jelaskan di sini, kami tidak pernah menerima anak-anak yang disahkan konvoi atau kontak rapat disebabkan contohnya saya simpati. Tidak. Dalam keadaan ini saya tegas, kita tak nak penularan ni melibatkan orang lain, kesannya kepada orang lain, kita tak nak. So memang benda ni memang saya concern. Saya memang kebanyakan parent-parent ialah kadang kita tak sangka perkara ni berlaku, dia akan direct kepada saya, dan tolong jangan share apa-apa dengan teachers. Share dengan principal, sebab benda ni satu keaiban. Kita nak mengaibkan orang lain. Apabila guru-guru ni galai mungkinlah salah cakap, information dan salah. So kena jelas, beritahu direct dengan saya. Kami kalau boleh tidak akan mengaibkan apa-apa kemungkinan yang berlaku. Kita nak jaga prestasi sekolah dan kita akan jaga parents punya norma. Kadang ialah mindset itu yang penting. Okey, dan pastikan juga parent-parent yang hantar ke sekolah ni anak-anaknya pastikan ada dah complete dose, 2 vaksin yang betul-betul complete. Ini memberi kesan juga kepada anak-anak, memberi kesan kepada parent lain. So hopefully dah, insyaAllah kita semua, saya harapkan dan saya yakin ibu-ibu di Miditi Education ni semuanya dah complete dose. Itu yang penting. So untuk pengetahuan semua, apa yang kita lakukan sekiranya ada terdapat COVID, anak-anak yang terkesan dengan COVID, automatically kita akan menutup tadika serta-merta dan kita akan mesah apakah tindakan kita seterusnya. Dan apakah nasihat daripada KKM. Dia tak boleh buka tutup without any instruction. So kita kena follow KKM, dan Kementerian Pendidikan juga akan memantau perkara ni. Dan sesi pengajaran untuk pengetahuan semua, kita ada 2 sesi pembelajaran ke-3 Oktober ni, next week ni, iaitu online dan face to face. Online akan diselaraskan oleh Teacher Tasha. Saya akan kena beritahu supaya biar jelas dan nyata. Kenapa sebab alhamdulillah semua ni adalah keturunan Allah. Alhamdulillah kita ada keupayaan guru untuk mengajar online, sebab kadang-kadang ada juga parents yang tak boleh menghantar sebabkan work from home, mungkin ada masalah lain. So kita accept benda ni.
orang kata dua cara pembelajaran. As long that pembelajaran perlu dan wajib diteruskan pada anak-anak supaya mereka akan tetap mendapat ilmu walaupun dalam keadaan macam mana pun. Sebab kita nak anak jangan terbiar lupa. Ya, anak-anak ni bukan kata yang dewasa pun dah lupa, anak-anak ni pun lupa. Ya, kadang-kadang tak baca 5 bulan, Adam and Dina pun dah lupa. Sebab dia lupa, lost. So kita ada online session seperti biasa, timetable akan diberikan kepada ibu bapa pada Oktober nanti, insya-Allah. Okey. Sebenarnya dalam tadika juga beroperasi secara bersemuka pada tahap kebersihan dan keselamatan yang dipatuhi. Daripada mendapat kebenaran, bukan suka-suka nak buka. Kenapa tadika tu tak buka? Tadika jenis alat buka. Contoh, kami pun mendapat arahan daripada GAINS, Genius Aulat daripada management, dan mendapat kebenaran daripada pejabat kesihatan daerah. So apabila dah orang kata dah diberi kebenaran, baru kita buka. Minta maaf ya gangguan. Okey, nota peringatan. Pihak tadika kena fokus sikitlah benda ni. Ya, pihak tadika akan mengenakan tindakan sewajarnya sekiranya terdapat penipuan pada borang deklarasi saringan penyakit COVID-19. Dan jika tidak dapat bekerjasama dari pihak ibu bapa, maksudnya kita percaya semua orang melakukan semuanya ikhlas, sangka baik pada Allah. Tetapi sekiranya ada penipuan, contohnya saringan, contohnya dia ada gejala kontrak rapat, tetapi tulis kat situ okey sentiasa, kita akan mengenakan tindakan lah sewajarnya. Ini arahan daripada Military Education supaya kita tak nak sebarang kemungkinan berlaku. Dan pihak tadika juga tidak akan bertanggungjawab jika gejala ini berlaku di tadika. Maksudnya berlaku tadika, maksudnya benda ni kita tidak akan bertanggungjawab sekiranya ada di kalangan ibu bapa yang membuat penipuan di atas borang deklarasi saringan penyakit COVID ni. So sehubungan itu kerjasama dari pihak ibu bapa dan penjaga aman ada dihargai. Kejujuran anda akan boleh menyelamatkan ramai nyawa. Kini bukan, so kita kena jagalah safety first. Okey, sebelum saya mengakhiri briefing ni, penerangan ini, insya-Allah saya perlu memberikan satu peringatan sekali lagi. Mungkin dah 5 bulan kan dah tak datang ke sekolah, so perlu mandi. Kita bersedia menghantar anak dalam keadaan yang orang kata emosi dia, kita kena jaga. Dan kami juga di pihak sekolah juga minta maaf cakap, bukan kita nak habiskan syllabus, tapi all the teachers kena cover dia punya emosi hak dia kena jaga. Dan keadaannya lah ada di kalangan anak-anak mengikut perangkaan Kementerian KKM, hampir 2,500 anak-anak di seluruh Malaysia ni ada yang kehilangan semasa COVID pandemik ni. Maksudnya kesan dia, ada yang kehilangan orang tersayang, ada kehilangan pakcik ke makcik ke. Dia memberi kesan kepada anak-anak ni. So bagaimana kita nak menjaga, nak cover balik emosi. So berarti the first week teacher-teacher ni memang work hard lah. Kita dah brief all the teacher, work hard cover the emosi anak-anak dulu. Mungkin dalam zon selesa dengan mak, dengan ibu bapa memang semua boleh dapat kan. So apabila datang balik back to normal, kena follow instruction. Itu bukan satu perkara yang mudah. So jangan tanya nanti balik rumah, hari ni belajar apa? Saya minta kerjasama daripada ibu bapa, tolong jangan tanya soalan tu. Soalan yang pertama anda perlu tanya adalah, seronok tak pergi sekolah? Itu. Kadang-kadang kita perlu ada parenting talk ni, benda yang macam mungkin remeh, pada itu is a fact untuk kita, untuk develop anak-anak. Perlu diingatkan, ini senarai yang telah kami senaraikan, yang perlu dibawa hari Isnin, mana yang face to face. Buku Iqra starter work reading perlu pastikan berada dalam keadaan yang sempurna. Kalau macam terkoyak, yelah dah lama tak sekolah kan, mungkin masa online reading tu, lepas tu dah mana perginya contoh. So pastikan
Iqra, starter word ada dalam beg. Baju lebihan maksudnya for extra clothes untuk full day program. Pastikan baju tu bersesuaian. Contohnya kalau macam anak lelaki untuk student lelaki tolong pakaikan seluar panjang. Jangan pakai seluar pendek. Ini aurat sebab kita nak mendidik anak tu daripada awal. Jangan kita sampai anak seluar pendek. Allah Akbar. Ada bukan dekat sekolah sini. Sekolah jenis aurat yang lain yang luar daripada militer education. Ada. So pastikan baju tu mengikut ialah kesesuaian Baju anak-anak perempuan pun boleh pakai skirt tapi pakai seluar panjang. Contoh macam tu. Mungkin kita nak kesesuaian tapi kita tak faham. Kita nak mendidik anak biarlah peringkat awal. InsyaAllah. Then air putih, plain water. Jangan minum air, bawa air coklat, air biru. Berhenti dekat Petronas beli air merah contoh. Tolong jangan pastikan anak bawa air warna putih, kena plain water je lah. Buku aktiviti, itu lagi satu. Buku aktiviti yang kami hantar dan kami beri semasa online ataupun masa video teaching dulu. Masa kan perlu buat buku-buku untuk buat pesan pembelajaran. Pastikan buku-buku tu dalam keadaan sempurna. Sekiranya ada yang kotor, ada bikin InsyaAllah kalau ada stok dan InsyaAllah okey dah koyak terhilang. Tuan jangan sebenarnya kadang kan dia bersih kan dah basah, dia tak nak yang jenis yang geli-geli ni, dia tak nak, dia nak yang baru. So pastikan ada extra lebih kurang 5 ke dalam beg, tepi beg tu. Jangan letak dalam dekat bawah buku, kesian teacher nak cari nak korek payah. Tempat yang senang. Just inform dia dalam dekat kelas teacher, okay teacher, I letak ni kat sini. So remind the teacher. Okay. Dan teacher saya akan jawab, okay noted puan, thank you. Macam tu. Itu untuk remind. Jangan kita terlepas pandang benda ni. Guru-guru pun terlepas pandang sekiranya parent letak Facebook tu kat bawah beg tu. Itu saya perlu ingatkan sekali lagi, bukan parent kat sini, mungkin parent luar sana sebelum ni. Okay. Sinaran semak yang perlu dibuat sebelum hantar anak sekolah, pastikan anak dengan sihat, pastikan emosi anak, memanglah mula-mula tak nak pergi sekolah, teacher dia tak nak pergi sekolah, teacher tak nak pakai baju sekolah, kita pujuk dia insya-Allah. Anak ni kalau dipujuk, dibelai, dia tak nak teacher, dia nak teacher juga. Tak apa, pakai baju biasa, lipat baju uniform tu dalam kelas, teacher nanti kan pakai teacher saya ni memang advance kalau babak ni, dia akan direct ni, okey pun dia suruh okey. Kadang dia nak juga anak tu, kadang-kadang student dia nak juga anak guru-guru yang tersayang, guru-guru yang disayang sangat, dia lebih suka. Tapi tak apa, kita mengalu-alukan. Yang penting dalam keadaan ceria, dia nak berjumpa dengan guru, dia nak berjumpa dengan kawan-kawan. So emosi dia kena jaga dulu. So mengisi daily declaration juga perlu dibuat seperti biasa, wajib tiap-tiap hari. So saya kalau macam USC ni, saya akan remind parents selepas subuh. Kadang terlupa kesibukan nak pergi kerja, nak hantar anak, kadang terlupa. Keep on remind benda ni. So all these tasks, please keep in your mind, is a daily. I want to send my kids, I have to fill up all these things. 1, 2, 3, 4 ni penting. My Sejahtera mengisi untuk kedatangan, nama, suhu dan sebagainya, itu urusan guru. Tetapi di rumah, apa yang kita terangkan tadi, tolong lakukan seperti biasa. Supaya kita, apabila kita ada satu jalan yang untuk memberi gift, two-way communication, insya-Allah sebarang permasalahan akan diselesaikan dengan sempurna. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, ada yang membantu saya, boleh sertakan di WhatsApp, ataupun kalau nak cakap direct pun boleh kan? Betul, Perlin?
Boleh. Betul. Kita pun ada soalan daripada chat. Saya akan bacakan. Kita settlekan soalan daripada chat dulu lepas tu baru kita buka soalan directly, Okey. boleh tanya direct. Okey, terima kasih Puan Balkis. Okey, yang pertama dari Puan Nur Aina Farhani bertanyakan, adakah MIDT mewajibkan semua parents yang menghantar anak ke sekolah secara fizikal untuk lengkap vaksin? Puan Lin boleh jawab ke soalan ni? Okey, saya jawab soalan ni Okey, memang kalau ikutkan daripada kita under PPD kan, parent memang wajib kena vaksin. Tapi sometimes ada yang parent yang tak vaksin. Maksudnya contoh mak yang vaksin ataupun bapa yang vaksin, mak tak vaksin lagi, ataupun yang first vaksin tu dah settle tapi second tu tak settle lagi, maksudnya tak sampai date lagi ataupun tak matang lagi. So yang kena hantar tu adalah parent yang full vaksin tu, yang dah matang, bukannya full saja. Okey, semalam saya dah vaksin tapi tak matang lagi, tu kami tak galakkan lah yang tu. So bagi yang hantar tu adalah yang ataupun dia duduk dalam kereta, parent duduk dalam kereta, mak dia yang turun. Sebabnya sometimes kita nak mengelakkan daripada ada parent yang dah full, yang sebab kan dah turun daripada kereta kan, nak hantar anak sampai ke pintu. Kalau boleh yang dah full vaksin dan tu, that's why lah masa scan MySejahtera tu teachers tu akan check dulu, akan check full vaksin. Sebab MySejahtera kan kita akan nampak yang dah complete apa semua kan, dah matang tu, yang tu yang kami galakkan lah. Okey, menurut PPD, kami dah tanya PPD. Tanya kalau yang parent yang tak vaksin tu, adakah kita terima anaknya? Okey, parent yang tak vaksin tu PPD cakap anaknya berhak untuk sekolah. Tapi apabila yang kami tunjukkan, ingat tak hari tu yang kami send survey tu, alhamdulillah majoriti yang dah vaksin. Ada yang tak complete lagi tapi tak sampai lagi date dia macam tu. Tapi memang kami galakkan, memang parent yang full vaksin akan hantar anak macam tu. Okey, so far alhamdulillah kami warga MIDT pun full vaksin. Saya sebagai ketua, saya memegang amanah, saya akan bagi tahu teacher, akan send personal dekat saya yang full vaksin tu. Kalau yang tak full vaksin, yang tak matang, kami tak benarkan sekali akan masuk dalam tadika, jejak kaki ke tadika. Senang macam tu kan. Kami tak benarkan. So Jejak jejak kasih bayang boleh, jejak tak boleh. Memang kami tak benarkan. Daripada first hari tu lagi, yang mana tak complete, memang dia orang tak akan masuk tadika. Tu memang saya tekankan sangat-sangat sebab kita risau. Kita even dengan sama-sama orang dewasa ni pun akan boleh berjangkit ni kan budak yang kecil. Antibody kadang-kadang ada yang kuat, ada tak kuat. Tu memang kami akan tekankan yang tu. So jangan risau yang tu. Tapi MySejahtera kami tak boleh nak tunjuk dekat sini. Kalau MySejahtera tu macam dengan yang lain-lain apa semua tu, memang saya akan sediakan dalam slide ni. Tapi sebabkan benda tu memang tak boleh kita nak present apa semua kan. Tapi saya megang amanah ni adalah memang alhamdulillah teacher kita memang dah complete dah and then matang. Ada juga yang tak complete lagi tapi kami memang tak akan bagi. Dia memang tak boleh masuk dalam tadika. Yang tu memang kami memang cukup tegaskan dekat situ. So menjawab soalan saya. Okey. Jadi apa yang saya dapat simpulkan ialah parents yang nak hantar anak, literally nak bawa anak turun, datang hantar ke teacher, itu kena full vaksin dan perlu melalui selepas tempoh pantang, pantang 14 hari tu, 14 hari je. Okay. Jadi kalau kalau dua-dua parents belum habis tempoh pantang tu, salah seorang tu macam mana kalau dua-dua belum habis tempoh pantang tu, tak boleh lah hantar anak ke sekolah.
Ya, kita akan check. Kalau nak tahu kita akan check. Saya CME akan turun dekat bawah untuk check My Sejahtera. Ya. Dan satu lagi untuk pengetahuan semua, CME di 3 center ni akan menjalankan operasi pada hari Isnin dan melihat sendiri secara personal cert bagaimana kita masuk mall kan, jaga tu, guard tu akan tengok kita punya cert kan, whether kita complete ke tidak. So saya sendiri akan turun bawah dan Puan Baki dan Siti Rukia tu akan turun bawah memastikan, bukan kita orang kata selfish, tidak, ini untuk keselamatan, ya. Dan kita akan pastikan bahawa apabila complete dan kita agree. Kalau macam Putra Heights, memang saya sendiri yang akan turun sepanjang masa lah. Saya akan sepanjang masa ada dekat bawah. InsyaAllah ya. Minggu depan saja. Sama lah. Bukan minggu depan saja. Okey, soalan kedua. Daripada Encik Zulhelmi Jumat. Okey, bertanyakan bahawa adakah semua guru dah lengkap 2 dos vaksin? Okey, Encik Zulhelmi tadi Puan Lin dah menjawab soalan. Kami semua memang dah lengkap 2 dos vaksin. Ada yang tak lengkap lagi 1 dos. Yang tu tak dibenarkan jejak ke sekolah. Jadi tunggu dah dibenarkan ke sekolah, barulah teacher boleh datang sekolah lah. Ya. Okey, seterusnya daripada Puan Farah Hanan. Berapa yuran Beyond? Okey, Puan Farah Hanan ni daripada Jenaz Saulat mana sebab saya rasa bukan Jenaz Saulat Putra Heights lah. Okey. USJ. Okey. USJ. Kalau daripada USJ nanti soalan ni akan dijawab oleh Puan Faliza selepas ni lah, sebab kita nak bincangkan yang tu kena bagi fee structure. Jadi nanti Puan Faliza akan bagi fee structure tu selepas daripada meeting ni. Boleh? Boleh. Farah? Okey. Seterusnya daripada Puan Marlia Ismail. Adakah pelajar perlu buat self-test COVID-19? Okey. Adakah Puan pelajar perlu buat self-test COVID-19? Okey, bagi Mediti digalakkanlah dulu macam dengan parent buat swab test dulu dekat rumah. Maksudnya dia test dulu, maksudnya dia confident, anak saya ni maksudnya clear, tak ada sebarang tanda-tanda ke apa-apa ke, digalakkanlah dulu. Sebabnya kami nak mewajibkan ni pun sometimes yang benda yang ada yang sekarang ni kami faham kewangan sekarang ni memanglah bukan setakat kalau bukannya setakat ialah semua orang lah mengalami masalah yang sama kan. So digalakkanlah kalau boleh buat test dulu. Setiap 2 minggu Puan Lin? Setiap minggu? Setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. Tapi kami memang kalaulah benda tu tiba-tiba, sebabnya kita dah scan My Sejahtera apa semua, kita dah cek suhu semua, anak tak flu, anak tak apa, tiba-tiba kat sekolah tiba-tiba dia demam, tiba-tiba dia apa. So time tu lah kami sebab tu dalam tanggungjawab kami dalam waktu sekolah dan waktu persekolahan, kami akan check lah dulu yang tu memang tanggungjawab kami lah. So dekat rumah tu tanggungjawab parents sendirilah. Kalau contoh yang memang dah bekalkan banyak sangat dia punya COVID test tu kan. So kalau nak checkkan setiap minggu ke setiap yang tu lagi digalakkan lah. Lepas tu kalau seboleh-bolehnya 2 minggu sekali, sebab kami as a teacher pun akan check juga. Itu pun saranan saranan daripada Kementerian Kesihatan untuk pelajar-pelajar tadika taska ya. Itu peranan dari parents lah. Parents yang akan buat self-test COVID tu. Memastikan anak-anak tu sihat dan dalam keadaan sihat sebelum hantar ke tadika. InsyaAllah. Okey. Kita doa yang seterusnya daripada Puan Wati Ahmad. Okey, Jenaz Aulat Central Putra Heights. Okey, saya. Okey, scan temperature masih menggunakan handheld temperature atau yang jenis stand temperature.
Stand temperature tu boleh ditetapkan pada level ketinggian anak-anak, lebih mudah dan lebih boleh lagi melakukan penjarakan, insyaAllah. InsyaAllah kami akan beli. Actually yang stand tu sebenarnya dia kira sebabnya seorang-seorang. Kami menggunakan sistem manual yang pakai pistol tu, macam pistol tu, sebabnya bila dah scan tu kita kena tulis dekat dengan ada apa set masing-masing ada sediakan macam dengan borang apa semua tulis nama, scan berapa, and then suhu berapa, siapa yang hantar, lepas tu kena tanda tangan. Sebab tu secara manual, that's why lah bila datang teacher and then parent akan tulis berapa and then akan tanda tangan. Sebabnya apa yang stand tu macam dengan dekat speedmart dekat mana-mana kan. Tapi kalau benda tu sebabnya kita nak kena tulis, nak kena fill up apa semua tu. InsyaAllah kalau benda tu kalau macam dengan kita tengok reverse tu, kalau macam dengan dia kata kira dia punya barisan beratur tu panjang sampai ke hujung tu, kalau teruskan stand tu insyaAllah nanti kita try yang mana. Kita try yang mana the best benda tu, insyaAllah. Kita akan cuba upgrade dalam keadaan sekarang. Kita akan cuba tengok macam mana keadaan, insyaAllah. Satu cadangan yang bagus ya. Okay, next. Puan Balkis, ada soalan lagi ke? Puan Balkis. Puan Balkis, tak apa, tadi saya nampak satu soalan. Sorry, alamak, tiba-tiba pun. It's okay, Puan Balkis. Ada satu soalan daripada parents mengatakan tentang bantal tilam tu nak letak cover sekali ke? Betul ke? Daripada center mana ya? Daripada siapa ya? Tadi saya nampak dekat WhatsApp. Okey, untuk bantal tilam tu bagaimana comfortable anak lah. Kadang anak-anak ni tak suka pakai alas. Kadang-kadang dia suka pakai alas. Ikut macam mana anak-anak tu punya comfortable, kesesuaian diri. Ya. Ada setengah budak dia tak suka pakai alas tilam tu. Dia suka macam kosong je. Ada yang budak suka pakai. So ikut kesesuaian anak-anak masing-masing. InsyaAllah terjawab saya juga ada menerima daripada WhatsApp Chat daripada chat pasal influenza. So minta maaf just nak share, kita menggalakkan lah kalau boleh parents buat cocok untuk anak, untuk vaksin influenza untuk anak-anak. Ya, kalau mereka yang dah, alhamdulillah ada setengahnya dah buat ya influenza vaksin ni di kalangan anak-anak yang umur lah 3 tahun sampai 6 tahun. So kita menggalakkan lah ya, ini adalah inisiatif ya, usaha, bukan orang kata parents wajib tidak. Nanti kan statement ni kan disalah anggap. So ini kita galakkan. Kita cuba selai upaya insyaAllah ya. Okay. Terjawab ya. Saya tak tahu saya daripada mana tadi. Okey, seterusnya maybe Puan Lin boleh tolong bacakan sebab saya dah terkeluar tadi, line saya tiba-tiba hang kan tadi. Jadi WhatsApp messages tu hilang. WhatsApp lah. Chat messages tu hilang. Saya nak buka. Okey. Bawah. Okey, ada yang tanya. Tadi soalan last declaration. Kejap banyak sangat ni. Okey, jap. Tilam batal kena bawa. Okey, tilam tadi sebagai last APH scan temperature. Okey, yang tu dah baca. Buku sekolah. Okey, ada yang
Parent Zara, Madia Syaura tanya, buku sekolah kena bawa semua ke on the first day untuk simpan di sekolah atau bawa buku ikut jadual sahaja for issue? Kalau baju sekolah dah tak muat, Okey, tak apa. baju casual lain yang sopan. Okey, persoalan ni saya jawab ya. Okey, buku sekolah yang dah buat dekat rumah tu kalau boleh bawa, sebabnya teacher akan check dulu. Teacher akan tanda, teacher akan check. Yang untuk second term, Bawa semua buku. Bawa semua buku. Masa first bawa day of school. bawa semua buku. Hari Isnin tu lah. Lepas tu dah bawa tu memang kami tak akan pulangkan balik lah sebabnya dah face to face kan. So yang mana online tu, yang mana online ada parent yang memang daripada hari tu lagi masa PKP tu diorang terkandas dekat kampung and then tak ambil buku aktiviti lagi dekat dengan sekolah, so kami galakkan untuk ambil sebabnya boleh continue, sebabnya dah boleh rentas kan, yang mana ada surat tu dah boleh rentas datang, so boleh ambil buku dekat sekolah. Ada yang parent yang memang tak ambil lagi buku kat sekolah tu. Okey, baju pula baju sekadar tak muat kan, yelah dah lama duduk dekat rumah sedangkan student tak muat, teacher pun sama. Teacher pun sama, teacher pun baju sama, dia ya? tak muat dah. Teacher pun sama, 5 bulan kat rumah kan, badan dah besar. Ada yang besar, ada yang kecil macam tu lah. Kita tak boleh lari dalam size tu kan. So benda tu parent boleh pakai baju casual tapi yang sopan, kerja kurung ke boleh. Sebab kami tak adalah kena beli juga suruh mama beli, tak apa. Sebabnya kementerian dah cakap kalau nak pakai baju casual boleh, so kami akan follow. Sebab kami pun kementerian bawah PPD cakap macam tu, so kami akan ikut. So yang mana tak ada baju tu ada yang dah hilang lah, tiba-tiba seluar pula tak muat lah, baju muat lah, yang tu memang biasa. Tiba-tiba tudung lah tak ada. Tapi kami galakkan pakai baju sopan, macam baju kurung ke, pakai baju sopan. Janganlah pula datang pakai dress yang princess tu kan. Yelah, masing-masing anak-anak kan suka bergaya, suka princess. Datang-datang tu pusing 360 dulu. So tak apalah, sebabnya apa? Bukannya kita budak suka cantik, kita bukan nak halang dia orang berpakaian cantik. Sebabnya nanti bila lah budak tu pakai, so anak yang tak ada dress tu dia tak juga macam tu. Mama, ada kawan kita tu pakai baju cantik sangat, kita nak juga macam tu. Sudah pula mak nak kena cari. So better pakai yang biasa, baju kurung ke, kalau nak pakai seluar pun pakai yang lengan panjang, baju kurung, and then pakai yang long pant lah. Walaupun strap itu pun tak apa, yang sopan lah, yang penting yang sopan. Sometimes ada yang jenis yang parent yang jenis yang memang anak dia suka pakai dress ke. Kalau pakai dress pun pakai yang seluar, pakai balik seluar dia tu. Dress yang memang kira macam yang formal lah. Okey, ada soalan Tilam balik kepada Ahmad Zamzuri. Terjawab kan Puan Zara tadi? Ahmad Zamzuri. Tilam balik kena bawa setiap hari ke atau boleh tinggal kat sekolah? Bawa balik hari Jumaat ke? Okey, tilam bantal tu depends pada parent. Tapi tilam dengan bantal tu berat. Tapi kalau digalakkan bawa hari Isnin tu and then hari Jumaat tu kita pulangkan balik. Kalau you nak bawa hari-hari tu kadang-kadang dia orang naik tangga tu bukan main lagi. Sengit-sengit bahu ni dengan tilam dengan bantal ni kadang-kadang. Ya, betul. Kalau macam dengan parent kata, teacher saya memang nak balik hari-hari, tilam bantal tu nak basuh hari-hari. Tak apa, tu boleh, tak kisah. Tapi yang mana nak senang dia, senang ibu bapa lah dan senang kat kami jugalah. Okey, bawa and then letak dalam dia punya macam dengan portable ke, macam dengan yang ziplock ke, yang memang yang sesuai, yang senang kami nak simpan. Bila dah anak-anak dah guna, dah tidur, dah semua tu, so simpan tu senang lah. Kami boleh zipkan benda tu, dah simpan tempat yang tak mengganggu lah. Yang macam tu, janganlah bagi tiba-tiba dekat dengan tali ke, bawang kat macam tu, payahlah macam tu kan. Buat dengan betul-betul sebab yang kami nak cover untuk ialah untuk kebersihan. So kalau yang bertutup tu kira macam dengan kami dah siap tu, kami dah zipkan, kami simpan macam tu lah, senang.
Okey Puan Lin. Puan Lin, kita cuba buka mic dululah. Kita stop sekejap daripada soalan daripada chat messages. Kita try untuk buka mic lah untuk parents kalau nak bertanyakan Boleh. soalan. Mungkin itu pendapat yang bagus ya Puan Balkis. Mungkin ada kedapatan ya parents kalau dia kalau menulis tu dia punya insting tu lain, tapi kalau bercakap tu lain. So kita kalau Boleh buka. boleh buka. Okey, parents boleh buka mic boleh kalau tanya. bertanya boleh kita take turn lah ya, insyaAllah sama-sama kita nak sebenarnya kita nak penjelasan yang betul-betul jelas ya. Tak ada orang kata was-was tanya, so kita very open minded, so kita open kepada all the parents to keep on creating session, insyaAllah. Ada sesiapa yang ingin bertanya boleh unmute. Kalau tak tanya, saya baca yang kat chat ni. Okey, nanti kalau nak Ada. bertanya, okey. Ada. Assalamualaikum. Ya, Puan Rahana. Saya Hana Hanim. So, saya ibu kepada Nur Yasmin Zafira. Saya cuba nak bertanya, untuk status vaksin guru ataupun saya tak tahu sama ada orang lain selain guru ke di sekolah, bolehkah dipamerkan status vaksin setiap orang di pintu masuk sekolah? Contoh, mungkin saya just ambil nama Puan Faliza. Okay, tarikh first vaksin mungkin berapa hari bulan dan second vaksin is berapa hari bulan. So di situ parents akan rujuk. Setiap kali hantar dia akan tengok di pintu masuk apakah status setiap orang yang ada di dalam sekolah. Kecuali murid lah. Masuk Puan Rahana kira date lah maksudnya, bukannya CJ lah. Tak perlu CJ. Saya takut kalau kata CJ tu saya tak tahu sama ada PNC ataupun tidak. Kalau kata benda tu PNC mungkin boleh ditampal ataupun di list down kan nama, tarikh dos pertama dan dos kedua. So itu cukup untuk kami parents. Boleh. Boleh. Okay. Kami just letak bukannya full name lah. Contoh macam dengan teacher Faliza. Okay, Yes. first dose dia berapa and then second dose dia berapa hari bulan. Yes, macam tu. betul. Okay, benda tu tak ada masalah. Kami Okay. boleh letak. Satu cadangan yang membina, alhamdulillah kita akan follow up. Nanti kami akan eliminate and then kami akan tampal lah. Don't worry. Yes, betul. So cikgu-cikgu pun ataupun pengawasan tak perlu nak terima soalan yang sama lah. So parents akan Betul. tengok di situ. Okey, terima kasih Puan Rahana. Satu cadangan yang membina. InsyaAllah kita akan pamerkan date dia, insyaAllah. Ya. Tapi perlu saya inform yang memang kami semua dah lengkap semua 2 dos vaksin lah, semua teachers lah. Okey, boleh teruskan untuk second question. Okey, untuk soalan kedua yang tadi Puan Lin ada mengatakan yang guru-guru akan membuat setiap 2 minggu sekali self test kit, betul ke? Okey. Teacher. Teacher. Okey. So untuk itu juga boleh ke untuk mengupdate senarai itu juga dekat pintu masuk. So maksudnya bila ibu bapa hantar, ibu bapa dah tahu macam minggu ni result cikgu-cikgu ni semuanya negatif. So kami rasa terselamat lah. Kalau sebabnya bagi saya kalau kita nak tampal every 2 weeks tu rasanya macam dengan nak kena tampal buka, nak kena tampal buka macam kalau kami update melalui WhatsApp. Boleh juga. Boleh diterima. Maksudnya dalam WhatsApp group Nak kelas. kena tampal nanti Yes. 2 minggu nanti nak kena buka balik tampal yang lain lagi, takutnya bukannya apa, takut tak tertampal. Takut tak tertampal. Boleh. Mana-mana yang convenience tu everyone. Mana-mana yang convenience. Tertampal, betul. Okey. Apa kita akan bagi ke dalam kelas group lah, WhatsApp group, insyaAllah ya. Alright. So soalan terakhir daripada saya lah. Bukan untuk parents juga, bukan setakat guru lah. Untuk parents juga, setiap kali masuk tu guru-guru boleh check dekat diorang punya MySejahtera. If ada yang status merah ataupun contact casual tu saya tak tahulah macam mana untuk pihak pengurusan untuk menerima dia ataupun tidak. Tapi itu lebih bagus lah untuk memastikan benda tu. Okey.
okey, sebabnya bila parent dah scan, kita akan ada yang slide yang tadi yang saya Betul, dia akan tengok kan? slide tu kan. Kalau macam walaupun dia tak bergejala tapi dia pergi tempat tu. Sekarang ni kan dia ada check in dan check out. Betul. Kalau ada yang memang kita terlupa check out, tiba-tiba kita tengok MySejahtera kita ada macam yang kontak rapat, ada warna orange tu, warna apa tak silap saya, sebab saya tak pernah dapat. So saya pernah nampak orang yang lain yang tunjukkan lah. So benda tu kami akan tanya dulu. So benda tu kat mana? Kalau boleh dalam sehari ke ataupun 2 hari ke, memang kami tak akan bagi dia orang datang. Sebab kami nak tahu betul-betul. Sebab that's why lah daily declaration tu memang kena hantar hari-hari. Sebab adakah dia tahu ada dalam soalan tu daily declaration tu macam yang kami hantar dulu. Ingat tak sebelum semasa PKP dulu kan hari-hari parent ni. So yang mana ada kontak rapat ke, so dah buat swab test ke apa-apa, so dia kena tick benda tu. So kami akan check benda tu masa kita clear. Okay, boleh. Alright. Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. So ada persoalan tu saya baca yang chat. Okay, ada parent ni Ahmad Zamzuri tanya, Nur Farhana Romli tanya, cadang bawa sejadah sendiri pada waktu untuk elak proses. Okay, bagus. Untuk masa kita ada buat solat tu pun kita dalam jarak. Kita tak solat dalam satu saf. So sebelum ni kan, masa sebelum PKP kan kita solat dalam satu saf. So sejadah kami yang panjang tu. Okay, untuk yang ni memang kami galakkan parent bawa sendiri. Ataupun dia akan solat kat sini 1 meter, dia solat tempat meja masing-masing. Macam tu senang. So tepi tu dia solat jarak. So solat jarak tu akan kami memang ada sejadah yang satu. Tapi kami galakkanlah parent tu, sebab takkanlah sejadah satu nak tulis nama dia guna, lepas tu esok tak orang yang terguna. So kami galakkanlah parent akan bawa sendiri. Okay. Ada Ahmad Zamzuri tanya, kalau parent tak dapat sediakan makanan setiap hari, bolehkah sediakan bekas pinggan sudu untuk elakkan? Memang bila waktu makan, waktu snack time atau waktu lunch tu, memang teacher akan letakkan dalam plate masing-masing. So diorang tak ada buku kursi. Dulu kadang-kadang masa sebelum PKP, diorang kadang-kadang duduk dekat dining area tu kan. So kadang-kadang kita orang makan dalam talam sometimes kan, untuk yelah sama-sama diorang ada, sometimes diorang makan dalam pinggan apa semua, share, letak satu pinggan besar, plate besar, and then diorang akan share yang tu. Yang ni PKP ni memang tak ada perkongsian. Tak adalah sampai kami guna pinggan and then terus buang, tak. Macam kita makan kat kedai pun pinggan yang sama, rutik kan. Mereka basuh lah. Kami pun sama macam tu juga. Pinggan yang tu and then teacher akan kutik-kutik, basuh. Lepas tu lap-lap macam kira macam biasa apa semua. Esok kan akan macam tu lah, akan rutik yang sama. Tapi bukannya pakai pinggan pakai buang tu, tak. So diorang memang tak berkongsi. InsyaAllah kami akan utamakan bab makan apa semua untuk elakkan daripada berkongsi. Okey, mohon pengurusan pastikan tiada parent yang di kalangan anti-vaksin. Ikutkan masa saya jawab tadi kan, ikut daripada soalan, ingat tak kaji selidik yang saya dah buat tu, dia akan tikkan parent mana yang dah vaksin, ada ibu bapa, ibu atau yang mana tu. So dekat situ, kalau yang bapa sahaja, so CME akan tanya, adakah mak tu dah full ke ataupun tak matang lagi ke, macam mana? CME akan tanya personal, sebab benda tu, tapi wallahualam lah, kalau dah buat full sedangkan anti vaksin tu saya tak boleh nak cakap apa. Tu benda yang di luar jagaan kami. Yang tu kita tak dapat nak cakap apa-apalah yang tu. So benda yang kita tak boleh nak tengok. Kalau macam vaksin tiba-tiba ada tapak tumpuk dekat muka ni, boleh juga kami perasan. Ni benda yang kita tak dapat. Benda yang kita tak dapat nak clarify, dia tu dah full vaksin ataupun tak. Tapi melalui kajian selidik yang kami hantar tu, parent akan tick. So far parent yang tick tu, alhamdulillah
yang komplit. Ada yang tak komplit tapi kami dah personal dia, tanya kenapa tak komplit, ada masalah kesihatan, and then ada yang memang second dose tu tak sampai lagi. So memang kami tak galakkan dan kami dah bagi tahu kat parent tu tak galakkan dia yang hantar anak. So orang lain yang complete dose, complete dah matang, dia yang hantar. Okay? Okey Puan Lim, tak apa. Kita buka mic dulu. Untuk yang chat tu kita akan PM tepi lah sebab teacher saya dah screenshot kan soalan-soalan. Tapi siapa yang nak tanya, kita buka soalan ke kita open mic lah. Kita open mic ya untuk parents yang nak bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum. Saya just nak cadangkan untuk parents yang untuk ambil anak petang, maknanya yang balik daripada pejabat tu macam better balik rumah, mandi-mandi, tukar baju untuk ambil anak lah. Kita tak tahu daripada pejabat tu adakah kita clear betul ataupun ialah pejabat kan banyak kluster. Itulah, terima kasih. Betul. Betul. Betul tu Cik. Jadi untuk parents yang daripada tempat kerja, bersihkan diri dulu untuk ambil anak kat sekolah. Bukan fikir untuk anak je, untuk anak-anak yang lain juga kan. Okey. Kalau yang tu pun untuk anak-anak yang nak balik pada sekolah tu pun, dia pun balik rumah terus ya. Dia harapkan balik rumah terus, mandi terus kan. Untuk kesihatan anak kita juga. Jadi untuk parents yang nak datang ambil tu, pastikan masa yang nak ambil anak tu, fetch anak tu according to yang bulanan bayar tu lah. Jadi parents yang manage masa untuk let's say anak Encik balik pukul 6.30, so Encik manage lah untuk ambil pukul 6.30 tu. Jadi jangan 6.30 keluar office juga, 6.30 balik rumah, mandi dulu. Baru ambil anak, jangan macam tu Cik. Teacher pun nak balik rumah. Jadi macam tu lah. Parents boleh manage masa untuk ambil anak nanti. Okey, silakan. Seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Wati. Ya. Assalamualaikum. Okey, berkenaan dengan sijil vaksin tadi kan, adakah sekolah akan cek setiap hari ataupun untuk hari pertama saja? Sebab sijil vaksin tu dia takkan berubah lah kalau yang dah full dose apa semua kan. So kalau perlu kita nak share, kita boleh share pada yang nak share lah. Jadi setiap hari tu parents tak nak buang masa because dia orang pun mungkin nak masuk kerja apa semua, so kita hanya sejahtera saja, so tak perlulah nak check daily kan. Okey, bagi saya untuk macam saya setiap InsyaAllah saya akan untuk pencerahan kan, tahu kan saya yang sentiasa duduk di bawah. Jadi saya akan monitor parents yang sentiasa hantar, yang muka yang sama hantar. Kita dah check kan masa first day, jadi insyaAllah kita akan ingat. Kan? Kita akan ingat, okay parents yang ni dah. Lepas tu kita pun dah tick kan. Kita dah tick, okay parents ni dah dah fully vaksin dah. Okay lah. Sebab kadang-kadang ada parents yang mungkin pas kepada dia punya anak punya penjaga, kiranya orang lain daripada ni kan. Jadi orang yang hantar tu adalah orang yang baru, betul? Jadi macam teacher-teacher yang menjaga kat bawah ni, dia akan recognize parents yang ni bukan parents, orang yang ni tak pernah lagi nampak mukanya. Jadi kita kena check lah cert dia. Oh yalah, cuma untuk status daily health declaration tu mungkin kena check lah kot daily kan, sebab sometimes itu memang so happen so sudden dia boleh tukar menjadi contact casual. Betul. Dia bukan contact betul, rapat. hari-hari itu terus lah. Betul. Contact casual tu dia akan jadi kuning. So yang itu basically macam kalau kita pergi tempat yang ada COVID lah, sebenarnya kita tak pun tapi dah berada kat tempat tu,
So dia memang akan Betul. bertukar jadi kuning. Yang tu sebenarnya kita boleh tukarkan dia jadi biru balik. Dekat My Sejahtera tu sendiri kita boleh request for submit health declaration balik. Provided kita memang tak kontak rapat lah, itu je. Tapi memang everyday memang kena tunjuklah sekali imbas je kan. Kita nampak benda tu sekejap je. Jadi sebelum keluar kereta, keluarkan anak. Ready-ready Okey, lah. standby handphone. Flash teacher. Kita teruskan. Jadi cepat sikit. Saya ingin mencela sikit, perlu kerjasama daripada ibu bapa sebelum menghantar anak tu, pastikan Sejahtera punya apps tu dah prepare dah. Itu yang menyebabkan kita kadang Jadi senang lah. Ya, betul. Kadang-kadang masa tu lah nak buka phone, alamat phone tertinggal teacher. Itu kadang dia side effect sebenarnya. Kalau macam benda tu, kalau kita dah betul-betul bersedia dalam kereta, okey dah masuk tadi kali, Sejahtera punya apps tu dah ada dalam dekat kita. So kita on je. Persoalannya sekarang, kita nak benda tu berlaku, insya-Allah ya. Sama-sama kita doa supaya Allah memudahkan semua urusan, insya-Allah ya. Sebab status risiko tu berlainan kan hari-hari. Jadi mungkin parents pergi tempat lain, hari ni pergi tempat lain, weekend pergi tempat lain kan, pergi berjalan. Jadi macam jadi kita kena juga cek hari-hari sebenarnya ya. Lah, mohon yang refresh profile tu pun mohon setiap hari lah, sebab ni first time kita nak hantar balik selepas kes terlalu tinggi. Memang semua parents pun should be risau lah kan. Betul. Sebab anak yang tak vaksin, kita dah vaksin ni macam tak kisah sangat dah. Kalau sakit pun sekadar sakit dah, kita boleh tahan. Tapi anak tu perlukan belajar. Tapi risau juga nak hantar, so banyak pemikiran lah sekarang ni. Ya betul, banyak. So kita elakkan benda ni dah. Anak-anak for information semua imunisasi dia rendah. So kami di sini menggalakkan kalau boleh parents boleh ambil vaksin influenza untuk anak-anak. Ya. Itu galakan daripada KKM pun sama juga arahan. Tapi kalau kita galakkan kalau anak perempuan semua ingin buat influenza vaksin is a best way lah, insya-Allah. Ya. Terima kasih. Sama, terima kasih puan. Okey, seterusnya soalan daripada parents. Silakan buka mic. Untuk soalan-soalan daripada chat, kita akan PM tepi lah nanti Kita buka mic dulu. Ada tak? Puan Din, Okey. saya nak mencela sikit tentang ada pertanyaan daripada parents ya. Soalannya daripada Nur Ashikin Hamzah. Soalannya, selain daripada teacher yang berada di sekolah, adakah orang lain seperti cleaner dan tukang masak berada di sekolah yang sama? Okey, nak saya jawab ke? Boleh juga. Sila. Okey, untuk tukang masak, kita tak ada tukang masak kat sekolah. Jadi kita guna caterer saja. Okey, untuk caterer tu pun saya pun dah sedia maklum yang caterer PH dah lengkap 2 vaksin. Lepas tu yang Sungai Buloh dengan USJ saya tak sure dia punya caterer. Okey, untuk tukang cleaner. Untuk cleaner adalah orang yang sama Ultra dengan USG. Yang itu pun kami pun itu pun kami sudah sedia maklum yang dia pun dah cukup 2 dos vaksin. Makcik, kalau yang familiar USJ makcik. Kita panggil makcik lah. Makcik Fauzia Samdin. Kita punya cleaner yang sehati sejiwa, yang selalu menolong. Kadang-kadang dia lah jadi teacher, dia lah jadi cleaner, dia lah jadi apa-apa. Itulah makcik. Dia multitask. Multitask. Kalau USG tu memang dah familiar lah makcik. Kalau PH saya rasa kenal juga kot makcik tu. Okey, seterusnya ada soalan tak daripada parents? Kita buka mic. Okey, daripada Puan Bakis, ada daripada Malia Ismail dia memberitahu diminta pihak jenis aulad menggunakan plastik glove
semasa penyediaan pemberian makanan. Ya. Ini adalah salah satu daripada langkah ya kita buat semasa pemberian makanan kepada anak-anak, memastikan bahawa kita gunakan sarung tangan ya, nak buat preparation for food. So insya-Allah terutamanya pada pelajar-pelajar yang full day program untuk lunch hour. So kita pastikan benda ni dibuat oleh guru-guru yang bertugas. Kita ada rotation job untuk teachers. So insya-Allah ya, ni terjawab soalan daripada Puan Malia Ismail. Okey, saya ada baca Encik Imran Abdullah, daily declaration form hantar dalam WhatsApp ke? Ya, daily declaration form tu kami hantar melalui WhatsApp, and then reminder CME akan hantar everyday kalau yang memang, sebab saya akan check contoh student center USJ contoh ada 56 orang contoh, tiba-tiba hantar declarationnya 30 je. Saya akan personal Puan Fariza, saya akan tanya, hari ni 37 orang je ke yang datang? So Puan Fariza akan hantar remind yang mana siapa yang hantar declaration form tu. So benda tu minta tolong sangat-sangat wajib sangat. Sometimes kalau parent tiba-tiba pagi tu terlupa nak fill up, tengah hari sikit pun tak apa. Yang penting benda tu kena fill up. Kita memang benda ni bergantung kepada daily declaration form tu. Kesihatan anak-anak, kesihatan parent, kesihatan anak-anak, kita bergantung pada tu. Memang dah check suhu tu, dah check. Benda tu adalah salah satu benda yang terpenting. So minta tolong parent, alert lah benda tu. Dekat WhatsApp tu starkan. Okey, kita bagi 5 minit lagi sebab macam dah lama sangat kan. Kita bagi 5 minit lagi untuk kita akhiri sesi kita pada pagi inilah. Jadi kita buka lagi soalan. Kalau ada apa-apa soalan, mungkin 1-2 soalan lagi lah. Ada tak ke? Ada dah pergi berjalan dah tu. Dah pergi. Assalamualaikum. Okay, yes, silakan. Puan Nur Satu Farhana. lagi saya punya concern kan. Sebab kita sekarang kita dah boleh lawat semua ahli keluarga kita. Tapi bila kita pergi melawat ahli keluarga kita, of course dah kita tak scan rumah dia. Ya, betul. Ahli keluarga kita yang lain tu memang positif, dia tak appear immediately dekat MySejahtera. So saya nak minta kerjasama semua parents, kalau in case that case happen, sepatutnya kita kena quarantine diri kita 14 hari lah macam biasa. So janganlah hantar anak walaupun tak keluar dekat MySejahtera, sebab itu more kepada self. Betul. So yang tu saya agak concern sebab benda tu kita tak nampak, sebab kita sendiri Betul. tahu. So kita kena make action, jangan hantar anak-anak sebab kita kena quarantine 14 hari. Ya betul. Itu je saya punya concern. Betul. Terima kasih Puan. Semua fobia tu semua dalam kepala otak. Ya, betul. Orang lain macam mana? Sebab itu saya menasihatkan kepada semua yang ada di sini, diri saya sendiri, guru-guru yang bertugas, apabila kita ni memanglah fobia, memang kita ni takut sangat benda ni. Kadang jadi satu macam mental health tau juga, sebagai mental health untuk kita juga. Kadang kita terlampau fobia sangat, kita terlupa ada kepentingan kita kena orang kata jaga diri sendiri. Sebab tu perlu kerjasama daripada ibu bapa. Kadang-kadang pihak pengurusan dah buat yang terbaik, contoh dah buat yang terbaik dah, tetapi ada juga yang ibu bapa yang dia tak ambil kisah pasal daily declaration ni. Alih-alih pukul 9 malam WhatsApp, terlupalah Puan, macam tu. So kena concern lah, insyaAllah. Saya perlukan kerjasama daripada ibu bapa yang ada sini, insyaAllah. Saya rasa yang mana yang terpanggil ni, Alhamdulillah semua faham, insyaAllah. Kita hanya berdoa pada Allah. Kita kena do, whatever kita kena buat, kita kena usaha. Tapi kalau kita hanya terus bertawakal pada Allah tanpa ada effort, itulah masalahnya sekarang. Tapi insyaAllah saya yakin ibu bapa di sini adalah ibu bapa yang awesome, insyaAllah. Okey. Betul. Diminta berlaku jujur lah kan, untuk keselamatan anak-anak kita, untuk kesihatan anak-anak kita, untuk kesihatan teacher juga. Kalau tak ada teacher, siapa nak jaga anak-anak Puan? Jadi kami pun ada anak-anak kecil, jadi kami faham apa yang puan-puan tuan-tuan rasa, dan harap berlaku jujur lah.
Janganlah jadi manusia yang tidak bertanggungjawab. Kita sama-sama tolonglah. Okey, Kita jaga kita kan. masa dengan Puan Nur Farhana ke siapa yang cakap tadi kan, nanti insya-Allah border akan buka. So sekarang ni tak buka pun tengok-tengok dah ada kat kampung. Ya tak buka ni pun tengok-tengok dah ada dekat mana-mana. So minta yang mana, walaupun pergi bercuti ke, pergi melawat family ke apa-apa ke, yang macam Puan cakap tadi tu kan, walaupun tak ada simptom pun tapi minta tolong macam dengan dalam sehari ke 2 hari ataupun buat test dulu sebelum hantar anak. Sebab yelah kadang ada COVID ni, sebab saya family saya memang dah kena. So jadi saya memang memang dah alami rasa memang semput tu, macam dengan nyawa tercabut tu, memang saya dah rasa lah memang benda tu. So saya nak, sebabnya benda tu memang bahaya. Ni kalau kena dekat orang yang dewasa macam kita ni pun dah rasa macam nak hilang nyawa. Ni sedangkan kena dekat budak-budak lagi, wallahualam lah. So nanti border akan buka, so masing-masing akan jumpa family masing-masing. Tak cakapkan orang lain, saya sendiri pun, sebab dah lama tak balik kampung apa semua kan, semua teacher pun sama. Mungkin lah akan jumpa family yang mana duduk jauh. So minta tolong masa dah balik sini balik tu, okey buat test dulu. Kalau memang betul lah, memang tak ada gejala, lepas tu memang negatif, bolehlah datang macam biasa. So kami kalau memang macam tu, teacher pun memang kami akan tanya, so ada simptom ke tak, ada test ke tak, apa semua tu. Kalau macam dengan dia, saya rasa sesama lah, so memang kami tak akan bagi teacher tu datang. So memang kami akan tekankan kat sini. Kita alamiditi tu tekankan je parent-parent, sedangkan teacher tu pun sesama. Tak, memang saya akan tekankan kepada teacher-teacher juga. So yang mana ada rasa macam ada simptom ke apa-apa tu, memang kami tak akan bagi teacher tu datang juga, insya-Allah. So kita sama-sama jaga, protect diri masing-masing lah untuk keselamatan bersama. So rasanya kita dah pukul 18 minit dah. Dah kejung je ni atas kursi. Dah kejung. Rasanya ada persoalan lagi ke? Soalan yang lain? Tak apa, kalau ada soalan, kita boleh PM center principal masing-masing. Okey, siapa yang Putrahai boleh tanya saya. Okey, untuk USG boleh tanya Puan Faliza, dan untuk Sungai Buloh boleh tanya teacher Siti Ruqayyah. Okey? Teacher Siti Ruqayyah tu yang pakai tudung putih ke purple tu? Ya, saya. Itu yang tu. Alright. Good evening. Kamu Masya Allah. Okey. Pagi-pagi satu teacher, jadi macam tak boleh nak buka mata saya. Okey. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk briefing Re-Opening School Jinas Aulad Putrahai, Jinas Aulad USJ dan Jinas Aulad Sungai Buloh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Puan Balkis, Puan Lin, Puan Siti Ruqayyah. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon perlindungan daripada Allah, insya-Allah ya. So, dan jadikanlah majlis kita pada hari ini penuh keberkatan daripada Allah ya, supaya Allah makbulkan permintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka halimul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan dan tangan Engkau ya Allah. Dan Engkaulah yang kembali kepada urusannya.
Allahumma ya Karim ya Halim, cucurkanlah rahmat dan rahmatmu ke atas kami ya Allah. Lindungilah anak-anak kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, dan ibu bapa yang ada di sini ya Allah. Berkatilah majlis ini, majlis yang penuh keberkatan ya Allah. Kau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampunlah dosa-dosa ibu-ibu kami ya Allah. Kau ampunlah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami yang ingin belajar bersama-sama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatlah COVID-19 ini ya Allah. Kau angkatlah COVID-19 ini ya Allah. Kami terkesan ya Allah, Kau berikan kekuatan pada kami untuk terus hidup menghadapi dugaan dan cabaran ini ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbalah Karim. Okey, kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita berjumpa insya-Allah. Terima kasih sebab meluangkan masa Terima bersama kasih semua untuk menghadirkan diri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam teacher. Terima kasih teacher. Bye. Bye. See you on Monday. InsyaAllah. Ya, hari Isnin ya. Semoga perjalanan ya pengantaran anak diberkati Allah, dilindungi oleh Allah semua. Ya. Teacher excited. We do the best. We try to do the best. Let Allah do the rest. InsyaAllah. Waalaikumsalam Mira. Assalamualaikum. Bye Mira. Jumpa hari Isnin. InsyaAllah. Yes, dear. See you on Monday. Bye Mira.